Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh je. Boleh. Okey, okay. Alhamdulillah. Sama sekali yang untuk attendant nanti for the last class boleh ni lah. Boleh update balik. Jadi, InsyaAllah kita mulakan sesi kita pada pagi ni dengan Al Quran Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'il muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kepada Allah yang akan beri peluang dan ruang untuk kita berkumpul pada pagi ni. Alhamdulillah, ni minggu yang ke-14 total. So kita ada 1 minggu lagi. So pejam pelik dan ambil dah. So untuk 2 minggu terakhir ni fokus kita akan terjurus atau terarah ke arah JFET, fully JFET lah. So dah boleh kata buka new folder dalam your mind map. So JFET. So sebelum ni kita dah ada, first kita dah ada diode, lepas tu kita dah ada BJT, and the next kita ada JFET. So maksudnya dalam folder baru ni you boleh susun lah structure dia punya ni. Tapi walaupun dia punya tree ataupun dia punya flow for our class for JFET sini saya akan bawa sama lah, lebih kurang seperti mana BJT. Tak lari jauh. So hopefully membantu you all untuk lebih mudah memahami JFET lah. Dan sebelum saya terlupa jadi untuk ada 2 benda yang saya nak dapatkan kata feedback lah kot. Yang pertama berkaitan InsyaAllah kita akan buat quiz 4. Sebab saya rasa modul quiz ni bagus supaya generate you punya kata push factor lah. Itu paling penting. Bila ada push factor tu baru masing-masing akan cuba ni. Itu pertama. Yang kedua boleh overview balik lah apa yang kita dah belajar. So untuk quiz part malam ni saya akan on pukul 9 malam selama 35 minit. Tak lama. 5 soalan objektif, tak banyak. Dan memang khusus untuk topik ni saja, iaitu JFET. So tak usik benda lain lah. So itu untuk quiz 4 lah, the last quiz. And the last untuk test 2. Test 2 So test 2 semalam dah bincang, cadangannya mungkin kita akan buat pada 25 bulan. So hari Senin. Betul selepas maksudnya selepas minggu ke-15. Mudah kata kita buat dalam tempoh study week. So bila study week jadikan jadikan test 2 ni sebagai salah satu part punya orang kata learning system lah. Maksudnya you go through balik. Sebab untuk test 2 kita akan cover only BJT analysis. So DC and AC analysis lah. Okay, untuk test 2. So untuk test 2 pecah pada 2 bahagian, iaitu objektif 10 soalan. Dan yang kedua part B yang subjektif 1 soalan. So you all actually untuk test ada 20 markah. So 10 markah kita dah ambil daripada test 1 itu. So untuk lagi 10 markah kita akan ambil daripada test 2. So daripada 10 markah, 10 markah tu 5 markah saya akan ambil daripada objektif. Dan 5 markah lagi saya akan ambil daripada subjektif. So untuk subjektif 1 soalan saja. 1 soalan saja actually hanya macam satu assessment lah. Kalau you tengok pada exercise yang kita dah buat dalam chapter 5. Chapter 5 dia tak silap ada 2, 3, 4 contoh dalam slide tu. Itu contoh lah.
Contoh satu soalan, tu kira satu soalan tu. Maksudnya exercise satu soalan, exercise 2 satu soalan, exercise 3 satu soalan. Tu kira semua ada beberapa soalan. So contoh soalan tu lebih kurang macam tu lah. Akan tanya IB, IC, VCE and the next akan tanya ZI, ZO tu tanya AV dengan AI. Tu biasalah. So hopefully you prepare untuk test 2. Tapi test 2 saya buat 2 jam. 2 jam saja. Kita start dengan 2.5 hingga 4.5. So 2 jam hopefully cukup kot untuk 10 soalan objektif dan 1 soalan subjektif. Okay, jelas sebab perlulah ada push factor di kalangan you all sebagai student untuk you push yourself untuk kata understanding lah what the topic you have learn for the semester lah. So untuk test 2 kita fokus pada BJT analysis, AC and DC. So untuk quiz 4 malam ni memang khusus fokus untuk this lesson. Maksudnya BJT lah, AJFAT lah. So kita tak cover yang BJT. So untuk malam ni tak ada isu lah sebab hari ni yang saya bincang tu yang akan masuk quiz 4. So untuk test 2, 2 minggu lagi. So you boleh prepare lah untuk BJT analysis. So boleh biasa-biasa kan. Okay, jelas ada beberapa soalan yang ingin dikemukakan berkaitan kuis 4 dengan test 2. Ni baru 37 orang lah. Lagi lebih kurang 3-4 orang ni lah. Okay, ada persoalan? Biasa. Tak ada apa, jelas je. Okay, Mat. Jelas je. Okay, thank you Daniel. Okay, terima kasih semua. Jadi kita terus go through pada our lesson lah. Untuk hari ni iaitu fokus untuk chapter 4 iaitu field effect and system. Field effect and system. So jadi untuk hari ni untuk 2 minggu ni kita akan cover je fact. Cuma analogi yang ingin saya bawa mudah kata lah kita bawa jalan yang sama supaya you all boleh orang kata cuba synchronizekan dengan the new prefect, maksudnya the new device. So kita bawa jalan yang sama tapi different things lah. Maksudnya mudah kata contoh you nak pergi KL dengan you nak pergi Johor, walaupun jalan lain-lain tapi kaedahnya sama lah. Naik kereta, kena start engine, isi minyak, cek tayar, cek jalan mana tu dia punya, maksud dia punya basic ataupun foundation knowledge tu sama. Tu saya cuba bawa anda lah. Okay, jadi ini just saya overview dulu. Tu saya punya cara lah supaya boleh nampak method yang kita akan guna untuk fact pula ataupun je fact. So BJT yang kita dah go through ni BJT yang kita dah go through. You all dah tahu kita ada 3 region, kita ada active region, kita ada cut off region dan kita ada saturated region. Dan yang tu you dah aware sebagai active region dia akan bertindak sebagai amplifier. Cut off dengan saturation dia akan bertindak sebagai switch. Okay, dalam BJT kawan awak tu boleh masuk tak? Semalam ada sampai tak masuk sebab saya tak bagi. Okay, boleh tolong aware lah kalau in case tak boleh masuk. Okay, untuk BJT tu yang you dah kenal dan kita ada boleh masuk tak kawan awak? Okay, nampak macam okay tu. Okay, untuk BJT kita ada beberapa configuration yang BJT lah yang kita dah belajar. In term of configuration ataupun ni dia punya susun atur litar, kita ada CE, kita ada common base, kita ada common emitter dan kita ada common collector. Dan fokus kita untuk BJT ialah hanya only common emitter sahaja.
common base dengan common collector kita tak go through. Dan untuk CE kita pecah pada dua part lah, iaitu DC analysis dengan AC analysis. Okay. Dan untuk DC analysis, untuk common emitter kita pecah lagi kepada ada 4 bias. 4 bias So kita ada ni BJT saya just bawa anda step by step perjalanan kita. Nanti sebab nanti the same method saya nak guna untuk field fact supaya you boleh synchronize. 2 minggu ni insya-Allah tak ada masalah untuk cover field fact. Lebih cepat lah. For bias kita ada part untuk BJT Itu kita ada, yang pertama kita ada fixed bias. Second kita ada emitter bias. Lepas tu kita ada voltage divider bias, and the last kita ada voltage feedback bias. Okay. Sama jugalah untuk AC analysis. Sama je. For bias. Untuk for bias, untuk AC analysis, untuk for bias ni kita pecah lagi dua lah. Kita ada bypass dengan unbypass. Apa yang masih ingat? So kalau bypass tu dia ada kapasitor. Kalau unbypass dia tak adalah kapasitor. Sajalah yang saya boleh share. Okay, 40 orang. Okay, ini BJT. Ini BJT So ni BJT adalah bipolar. Bipolar. Ataupun dua kutub ataupun ada two polarity. So untuk field effect transistor. Dan untuk BJT yang you kena aware, dia ada beberapa formula. Saya rasa yang paling kerap kita gunakan adalah two formula lah. Iaitu I equal to beta IB. Beta IB dengan IE equal to beta plus 1 IB. Okay, itu BJT full stop untuk BJT. So kita go to untuk field effect pula. Field effect transistor. Actually macam saya dekat last week. So untuk field effect transistor dia adalah unipolar. Polar transistor ataupun ni nama lain dia lah. Kalau ni bipolar, ni unipolar. Ni saya dah cakap last week. So bila sebut unipolar je hanya orang kata single polarity lah. Single polarity saja. Apa maksud dia? So nama pun field effect. Bila sebut field effect actually kita akan close dengan satu term yang dah belajar dekat teori data, iaitu potential different field ataupun bahasa mudahnya yang kita biasa guna adalah voltage. Itu biasanya lah. So sebut field effect transistor tu yang kita tak aware lah. Maksudnya kalau untuk BJT kita akan banyak main dengan current. Ini saya cakap last week. Ada jadual yang saya dah tunjukkan dalam last week. Perbezaan. So untuk field effect kita akan cover voltage. Okay. Dan untuk field effect transistor ni yang lepas saya dah share kepada anda. So ada two major type. Yang lepas lah. Yang last week iaitu kita ada JFET dengan MOSFET lah. So bila MOSFET, jadi kita tak akan cover lah untuk for diploma. So kita akan fokus pada JFET. Seperti mana yang dalam BJT kita hanya akan fokus pada the only one configuration saja. Dan antara banyak bias ni kalau dekat practically maksud dia in industry yang banyak digunakan adalah voltage divider. Ada sebab dia lah, sebab lebih stability, lepas tu boleh banyak adjust. So itu BJT lah. Untuk JFET tu yang kita akan go through seperti mana yang jalan macam ni. Kalau you boleh tengok
Sebab untuk JFET, so kita akan fokus pada JFET. So first, seperti mana BJT, dia ada region dia. Okay, itu first yang kita nak tengok. Maknanya region Kalau untuk BJT ada active region, off region dengan static region. So untuk JFET, region apa pula ada? So actually konsep kalau ni ada 3, ni pun lebih kurang ada 3 juga. Tapi apa dia next slide. Okey, itu untuk purified transistor lah. Okey, untuk BJT yang you kena pegang, ni saya tekankan lah. Untuk BJT bertindak sebagai amplifier ni. Untuk BJT bertindak sebagai amplifier, ada 2 kata mandatory connection yang you kena set up lah. Iaitu bahagian input dengan output. So untuk BJT, input kita forward bias. Untuk output kita reverse bias. Boleh tengok balik. Contoh saya ambil satu circuit ECE ECE configuration, maksud saya amplifier. Kita tak tengok CB atau CC. Kalau masih ingat ada RB betul. Ngancuk apa? Dia nak padam tak apa ya? Okay, boleh perasan ni ringkasan lah. Padam kau. Okay, ni contoh fixed bias. Ni fixed bias. Kita ada RB, kita ada RC, dan ini bahagian input dan ini adalah bahagian output. Okay, apa maksud two mandatory connection ni? Untuk BJT bertindak ataupun amplify satu benda, untuk run apa yang kita nak, dia kena connect bahagian input kena forward bias. Apa maksud forward bias? Okay, ini adalah N, betul? Sebab kita tengok ni lah apa ni simbol ni. Ni N, ni positif, ni N. So maksud dia apa? Kalau ni adalah voltage source positif ni, selalunya ni VBB lah ataupun BC atau VBCC, misalnya BCC lah, positif. Selalunya untuk forward bias, okay, untuk forward bias positif kena connect dengan positif, betul? Ni positif ni 4. Untuk reverse bias, ni output kena reverse bias, ni bagian output, positif kena connect pada negatif. Tu masuk dia lah. Masuk output, masuk forward bias, positif kena connect dengan positif. Untuk reverse bias, positif kena connect negatif atau sebaliknya lah. So kita tengok kat mana current tu datang lah. So nampak kat sini So you boleh tengok dia punya part. Tu masuk forward bias dengan reverse bias. Positif dengan positif, betul lah. Positif jumpa positif channel. Positif apa ni port. Manakala untuk bagian output, positif jumpa negatif port. So itu maksud forward bias dan reverse bias. Okey, itu dia punya, itu kalau BJT. Itu kalau BJT. Itu BJT. So untuk JFET. Okay, untuk JFET sama juga. Dia ada two mandatory. Cuma dia terbalik. Itu sajalah yang saya tekankan. Dia terbalik. Maksud dia apa? Input yang reverse bias, output
input yang forward bias. So nanti the next kita tengok apa maksud dia, macam mana dia punya connection dia, kita tengok next slide. Okay. So dia tak adalah propagation CB, CECC ni, cuma dia ada juga kita ada lebih kurang 4/3 lah. Kita akan tengok tak saya 3 atau 4. So kita akan tengok 3 bias saja. Dah 3 bias. So dia tak adalah benda ni. Untuk JFET tak adalah benda ni. Dia tak wujud. Cuma bahagian ni dia ada. Bahagian ni dia ada. Oh bias So apa dia? Inilah. So dalam folder JFET ni dah boleh buat dah. First region dia. Kedua dia punya part untuk the connection, input dan output dia. Yang ketiga adalah dia punya bias dia. So apa bias dia? Okay. Hopefully you all clear. Ni jalan yang kita akan go through lah untuk hari ni. Okay, first FET VSBJT. Ni dia punya part yang kita akan bincang lah. Kita akan bincangkan. Actually benda ni saya dah sebutkan last week. Ni just overview saja. Yang paling penting BJT ni dia punya application dia. Amplifier, switching device dengan impedance matching circuit. Itu yang penting. So untuk FET, apa aim kita buat FET pun sama. Amplifier, switching device and impedance matching circuit. So tu satu benda. Maksudnya apa? Fungsi kedua-duanya FET atau BJT sama. Dah sama, kenapa nak buat benda lain cik? Buat azim masa je kan. Kenapa ada dua benda tapi buat satu kerja? Kan senang satu benda je kan. Okay. Dia ada ada mudah kata je lah. Kalau you kat macam tu, kenapa ada pula X50 sekarang? X50 lagi besar. Macam tu lah maksud dia. Dia faham? Maksudnya apa? In term of teknologi tu lagi advance compare dengan yang lepas. Walaupun X70 tu besar, tapi in term of teknologi, sensory, X50 lebih, orang kata dia punya compatible tu lebih banyak compare dengan X70. Tapi itulah, actually untuk X70 pun dah orang kata cukup lah. Orang kata dia, maksudnya the technical supply in the car actually comfortable and orang kata educate. Maksud dia memadai. Cukup lah tu untuk basic. So X50 coming with the new features, ada parking auto parking assist lah, auto parking system lah. Tu benda tu yang kata ada orang dah pandai parking tak ada masalah pun. Macam saya ni kalau pakai kamera auto parking ni agak macam kurang yakin. Kadang bukan tak yakin kamera tu, kadang sensor itu hanya guidance saja tapi tak percaya. Saya kena tengok cermin juga. Tengok orang lah. Dia tengok orang itu contoh lah. So dia nampak kenapa ada FET, kenapa ada JT. So macam itulah. Orang kata ni macam X17, ni macam X15 ni. Faham Okay. So untuk BJT macam saya kata ni current control device, ini adalah voltage control device. So boleh nampak lah bila sebut voltage control device, term control tu akan bermain dengan voltage. Okay, ni yang kedua, higher input impedance. ZI dia tinggi. ZI high impedance. Yang kali ni adalah dia punya gain dia tinggi. Gain tinggi. So high gain. Okay, ni yang paling penting. Kenapa saya kata exhibiting 50 tu. FET adalah less sensitive to the temperature compare dengan BJT yang agak sensitif dengan temperature. Maksudnya sekiranya ada perubahan temperature yang agak drastik, so benda tu akan mengubah karakteristik BJT secara langsung compare dengan FET lah. Maksudnya you kena ada satu device yang tak kisah, yang penting device tu kena tahan lasak. Mudah kata itulah. Tak kisahlah cuaca macam mana pun, orang kata dia boleh bertahan dan dia boleh function seperti mana yang kena lah. Itu penting. And the last most static sensitive, dan ini adalah last static sensitive. Ini in term of charge sebab ini bipolar.
Maka dia ni hanya ada unipolar, hanya satu saja. Sebab tu dia monostatic dan BJT. Dia nak masuk. Dia masuk lah. Okay. Boleh faham So ini, okay, untuk kita terfokus pada JFAT. Mana yang kita tak nak terlampau di awal-awalan tentang FAT. Sebab FAT tu just general term. So untuk JFAT kita terus pergi pada part ni lah. Iaitu kita ada dua jenis. Di mana BJT ada NPN. Kalau BJT untuk BJT dia ada NPN dengan PNP. NPN type dengan PNP type. So itu untuk FAT kita ada dua. Ada dua juga, tapi kita ada N channel dengan P channel. So basic kita adalah diode. Itu yang you boleh pegang diode. Ni basic kita. So sama je. Ni basic kita. Di mana you tahu ni P, ni N. Betul? So you akan nampak bahawa anak panah tu menunjukkan arah current. Ataupun ni negatif, ini positif. So the same concept kita buat dalam BJT. Di mana anak panah ni keluar. So ni jadi N, P, N. Kalau PNP pula, ni boleh nampak dia arah ke dalam. So kita tahu ni adalah P, N, P. Okay, sama juga untuk JFAT. Same concept. So kita guna konsep ni. Maksud dia yang bucu tajam ni confirm negative side ataupun N side. So ini dia punya apa ni, simbol. Kalau tengok pada simbol ni, kalau BJT dia sengit dan degrees dia lebih kurang 45 atau 60 darjah, dia bersama. Tapi untuk JFAT dia menegak. Nampak dia tegak. Kalau nampak dia sama je. Dia ada juga tiang tengah-tengah ni. Dia ada tiang tengah-tengah. Dia ada tiang tengah-tengah. Ini pun sama. Dia ada tiang tengah-tengah. Cuma dia bold. Dia bold kan sama je. Tapi untuk JFAT dia tegak. Maksud dia parallel tu tak menegak, tak ada ni. So ni sama, ni sama, ni sama. Kalau BJT anak panah dekat bawah. Tapi untuk JFAT anak panah dekat tengah. Sebab apa kat tengah? Kenapa tiba kat sini pula? Kenapa kat sini? Sebab nak guna konsep ni. Sebab bila anak panah di tengah, kita tahu lah bahawa ini adalah N. Betul lah? Ni N dan ni adalah P. Dan sebenarnya anak panah tunjuk dalam tu maksud dia ini adalah N channel. Dia tunjukkan bahawa yang bold ni adalah N channel. Ni N channel. Nampak? Manakala P channel anak panah keluar. Okay, nampak anak panah keluar. Sama lah konsep dia. So dia tunjuk sebab ini N, ni P. So kita punya orang kata main material yang ada yang kat tengah-tengah ni adalah P channel. Sebab tu ni adalah P channel. Sebab tu dia tak tunjuk kat sini. Dia tunjuk kat tengah. Sebab untuk hardware, apa ni, structure ni dia punya structure in term of physical structure lah. Apa yang you boleh nampak untuk N channel, major ni adalah N material. Nampak? Pak N material. Dia lebih major berbanding P material. P material hanya sikit. Hanya ada ni saja. Ini. Untuk P channel, ini yang banyak. So actually apa yang penting you tak payah hafal, nak hafal ke tak perlu hafal. Mana yang banyak, itulah channel. Itu saja.
Ni N channel banyak, N lah. Sebab tu dia tunjuk arah dalam. Maksudnya ini adalah, mudah kata dia punya main construction dia daripada apa? N channel atau N material atau P material. Itu sajalah. Ni dia sambung lah. Kalau ini P, so semua ni adalah P lah. Macam gate ni dia tak akan relate, dia tak akan sebab ada apa ni, simbol ni kan. So dia tak confirm ni adalah P. Kalau ni N, gate akan jadi N. Kalau apa channel lah. So sebab tu saya kata you tak payah hafal pun, you faham konsep settle. Cuma nama lain sikit lah. Kalau sebelum ni kita ada base, collector, emitter, untuk ni kita ada gate, source and drain. Okay, selesai. Okay, ni dia punya part yang kita kena aware. So kat sini kita ada source connected to the N channel. Ini untuk N channel punya part lah. Sebab tu dia kata drain and source. So drain ke source, nama pun source. So you boleh imagine lah source. Dan apa source kat bawah, drain kat atas. Mudah kata Biasa yang lepas ada satu video. Dalam video previous session saya tunjuk kan bagaimana dia imaginekan bahawa Jeffet ni sama juga macam kepala pipe, betul? Kepala pipe So maksud dia ini adalah kita punya drain, ini adalah kita punya gate, dan ini adalah kita punya source. So nampak? Kenapa? So mudah kata logiknya flow tu arah aliran daripada source to drain. Betul lah. So jadi source to drain. Tapi arah apa? The source is a function of electron. Maksud dia tempat berkumpulnya elektron kat negative point. Sebab elektron memang kita dah belajar dulu, kita ada elektron, kita ada proton dan kita ada neutron. Proton atau bahasa istilah lain adalah hole ataupun neutral lah. Neutral. So elektron adalah charge, negative charge. So negative charge ni dia yang kumpul. Dan ingat, ini adalah arah negative charge tu ataupun elektron bergerak dari source pergi kepada drain. So actually source ada banyak. Actually dia kumpul kat sini. So dia akan bergerak ke arah drain. So ni ada sikit je lah lepas ni. Yang paling penting apa yang you nak faham adalah arah charge adalah berlawan dengan arah current. Hopefully you ingat arah charge adalah berlawan dengan arah current. Maksudnya negative charge ni. Arah negative charge adalah berlawan dengan arah current. Maksudnya apa? Kalau charge mengalir daripada source ke drain, so arah current adalah daripada drain ke source. Ini adalah dia punya current, ID. Kita panggil ID lah. So selalunya apa nanti ada dalam kita punya bias ataupun configuration, dia akan nampak lah ID equal to IS. Ni dia akan nampak. So drain electron lebih, maksud dia kurangnya elektron yang dapat supply, betul lah. The gate, ni gate control the width of the N channel. So dia akan, gate ni peranan dia nak control ni, size ni. Size P ni, maksudnya depletion layer ni akan berubah. Seperti mana DJT. Seperti mana DJT. DJT kita ada 3. Contoh ni N. N, PN. So apa yang nampak? Contoh ni base, ini collector, ini adalah emitter. So kat sini ada depletion layer, kat sini pun ada depletion layer. Nampak? Ada 2 part lah yang dia kena aware depletion layer. So kat situ you boleh nampak pergerakan elektron. Dia menyeberang untuk dia pergi daripada source ke daripada collector pergi pada emitter. So nampak arah dia bagaimana DJT berfungsi sebab depletion layer lah. Tapi depletion layer tu ialah
Bila makin banyak, depression layer akan menempat. Macam ni, kita tahulah, dia mula akan besar. Sebab dah banyak atom kumpul, dia akan stop lah. Itu contoh. So, itu untuk BJT. Tapi untuk gate, untuk JFET, dia control, maksud dia depression layer yang control elektron punya laluan. Dan nampak, elektron ni, charge elektron ni dia tak menyeberang pun. Sebab tu dipanggil unipolar tu, nampak? Dia tak ada pun daripada N material pergi ke P material, tak ada. Dia hanya berjalan pada satu channel saja. Kalau N channel, N saja. Kalau P channel, P saja. Maksudnya charge tu bergerak hanya pada satu material saja. Sebab tu dia panggil unipolar. Nampak Ni you nampak dia punya part lah. Dia juga relevan kan lah benda ni. Okay. For the next, ni kita kenal dulu. Persoalan saya tadi. Region je. Itu paling penting lah. Sebab you dah tahu basic dia. JFET tu ada macam BJT ada CBE. Untuk JFET kita ada DSG. JFET lah. Dah tahu simbol. Next, kita tengok dia punya graph dulu. Okay, graph seperti mana BJT, our graph ataupun panggil IV characteristic. Untuk BJT, IV characteristic ni adalah fokus pada bahagian output. Di mana untuk BJT, output kita adalah pada CE dan untuk voltage dan untuk current pada C. Untuk current. IV ni maksud dia current voltage characteristic lah. So maksudnya apa? Untuk BJT, graph X kita adalah voltage VCE. Manakala current untuk paksi Y kita IC. Macam kata ni. Okay, itu BJT Itu BJT. So untuk JFET, ini input side, sama je kaedah ni. Input side left side, output right side. Sama je. So apa yang you boleh tengok, kita punya, ingat VCE ni kalau masih ingat, ni lah. Ini kita punya E. Ini kita punya C. So C dia kat sini. Nampak dia tengah-tengah antara betul keluar dari diode ke diode. Antara transistor dengan transistor lah, antara input transistor dengan output transistor. Itu sama juga macam JFET. Tak keluar ni, dia masuk sampai dia keluar. So VDS. So masalah apa? Ini D, ini S. So sebab tu kita punya graph karakteristik, IV karakteristik kita adalah sama macam BJT, iaitu scale voltage melawan current, tapi voltage apa? Tengok pada bahagian output. Sebab kita fokus untuk IV karakteristik memang for sure output side. So untuk output side tengok adalah VDS. So VDS. Manakala untuk I pula pada output side dia adalah ID. Sebelum ni adalah IC kat sini. So kami yang masuk ni adalah ID. So nampak ID dengan VDS. So konsep yang sama saya apply dekat JFET di mana BJT. Boleh nampak ada persoalan dekat seorang-seorang pening tak? Tak ada, saya tak ada. Okay boleh flow boleh go through Boleh, saya boleh. Okay, Boleh, okay saya jadi boleh, untuk next region, kita tengok pada region lah. Saya hanya tadi saya tunjukkan relevannya kenapa VDS versus ID. So the next kita tengok dia punya region tak. Region. Okay, ini dia punya graph. Karakteristik Dan graph karakteristik ni kita pecah kepada 3 bahagian juga. Yang pertama ohmic region.
Maksudnya untuk JFET sama juga, ada 3. Yang pertama ohmic. Ohmic ni dia bertindak seperti mana resistant, ataupun lebih tepat adalah variable resistant. Itu yang pertama. Yang kedua, active region. Okay, ni sama nama macam UCT. And the last, breakdown. Ni yang breakdown ni tak adalah istilah, kita guna cut off dengan saturation kan. Okay, active dia akan bertindak seperti mana yang tadi, amplifier tu. Untuk ohmic ni dia juga akan bertindak macam variable resistant lah. Untuk breakdown dia akan bertindak macam ni mudah kata number breakdown. Bila breakdown, JFET ni dia akan rosak. Dia faham? Maksud dia breakdown punya ni dia dah lepas titik C ni, you boleh anggap JFET tu boleh masuk dalam tong sampah. Okay, faham? So you kena make sure berapa titik breakdown maksimum BDS boleh pergi lah. Okay, so first part you kena aware lah. Okay. Okay. So untuk yang paling penting untuk active region, dia dah cakap sini, dia adalah constant current. Maksud dia IDS dia akan constant. Akan constant, tetap. Nampak? Tetap dia tak berubah. Tapi bila ohmic dia berubah, IDS akan berubah. Dia akan berubah, value dia akan berubah. Tu waktu ohmic lah, dan dia bertindak macam apa yang you nampak ni, macam linear graph, betul? Sebiji macam linear graph. Yang you tahu linear graph, dia punya equation, standard equation yang you dah belajar kat sekolah menengah ni. Sekolah rendah tak ada kan? Sekolah menengah. MX plus C, betul? Di mana C ni adalah pintasan Y. Dan you nampak pintasan Y kita adalah kosong. So kita boleh matikan kosong. So tinggal Y equal to MX. Untuk Y paksi Y adalah ID. Manakala paksi X adalah EDS. So based on this formula, you nampak ID equal to MVS. So kalau kita balik pada rumus asal kita dalam teorita, basic rule V equal to IR, betul? Betul? So from this formula kita boleh compare. Boleh compare kan? Maksudnya kalau saya rearrange formula ni, dia akan jadi VDS equal to 1/M ID. So apa yang dia cakap, M ni keserunan dan you tahu, you dah belajar pun kat sekolah menengah. Ingat tak ingat je. Ini adalah rumus turunan lah. Okay. So from this rumus, kita compare, ni V equal to IR. So ni sama, ni sama, I pun sama. So nampak? Actually ini sama macam resistance. 1/M tu adalah equal to resistance. Sebab tu dia panggil apa? Ohmic region. Boleh faham? Ni you nampak lah. Sebab tu dia panggil resist ohmic. Ohmic ni ohm lah. Ohmic region, maksud dia, dan kalau saya dah boleh tepat lagi, resistance equal to kalau 1/M saya balik kena rumus ni jadi X2 minus X1 divided by Y2 minus Y1. Okay, ni dia punya cepat. So nampak? Jadi apa yang kita nampak, kecerunan ni adalah sama dengan 1/R. Sebab tu dia panggil ohmic region. Okay, jelas?
Di graf ni memang standard dia hanya akan berubah kalau kita ubahkan VGS lah. Okey, itu satu part yang you kena aware lah. So, you dah tahu tadi kita ada if, kita ada omit dan kita ada breakdown. Okey, cuma untuk JFET kita tak ada configuration CB, CE, CC lah. Tapi JFET ada 3 mode. 3 mode 3 mode JFET. 3 mode So ini yang kita cuba bincangkan. So first mode ni first mode di mana kita setting kita punya circuit VGS. Ni VGS Hopefully you tak terkeliru. Ini adalah VG dan ini adalah equal VS. So VG actually kalau saya ambil note ni dari sini VG bagi dia VGS. Ini VG, so apa yang saya boleh kata ini adalah VS. Apa yang saya boleh kata sini VG equal to VGS plus VS. Tapi tengok sini you boleh nampak VS tak ada apa-apa sebab nama pun voltage maksudnya potential different. Bila tak ada different, mana ada beza kat sini kan. Sebab daripada sini semuanya tak ada apa-apa device yang kita connect. So node you letak sini ke semua adalah ground. Orang kata kosong sama. So ini adalah general formula lah. You yang boleh faham. Cuma untuk first mode ni antara G dengan S kita connect pada 0 volt. Mula-mula macam ni lah. You boleh nampak bila VG itu. So apa maksud VG? So kita kena make sure kan bahawa VGS ni sama dengan kosong. Sebab kita aware lah. Sebab untuk first mode ni memang kita fokus kita groundkan atau kita kosongkan board. So nak tak nak bila nak kosongkan ni equal to VG minus VS. So bila ni kosong, ini kosong, so dapatlah kosong board. Okay, paling penting lah. Sebab you nak control, you nak VS 2 volt, VG 2 volt agak sukar. Dia punya voltage sebab VGS ni akan ada sedikit atau different lah kalau you wujudkan ni. So nak senang kita ground. Okay, nampak untuk first mode ni first mode First mode ni memang kita setting VGS equal to 0 volt ataupun kita ground kan. Dengan VGS kita faksi, maksudnya kita increase to some value. Maksudnya boleh nampak simbol ni. Simbol ni maksud dia apa? Nilai VGS tidak tetap. Dia berubah-ubah. Dia boleh berubah-ubah. Okay, tu first mode. Okay, tengok pada first mode ni. Ni kita terus ground. Di mana bila kita ground tu kita terus short. Ni asal macam ni. Dan apa you boleh nampak dia terus short lah. Dia terus short lah circuit. Kalau tengok sini kita ground kan. Kita ground kan benda ni. Kita ground kan. Bila ground ni kosong sebab tu dapat VGS kosong ataupun kita boleh short kan. Short pun sama lah. Sebab node G dengan node S tu dah same node. Bila same node tak ada lah different ni. Potential different tak wujud lah. Sebab kita sama kosong. So bila dalam keadaan ni dah kosong. So dia akan static lah. Cuma kita naikkan VDS part by part. Maksud dia kat sini. Asal yang define of depletion region, in this region is between P-type gate and N channel. Itu asalnya. Maksudnya kalau asalnya kita punya depletion region macam ni. Ini asal depletion region. So bila kita sambung G
S 0 volt dan ni variable kan, apa yang berlaku? Depresi ni akan berubah. Dia akan meningkat sikit-sikit. Berubah sikit-sikit. Dan saya rasa pre-class session yang saya dah share ada 2 video tu, kalau you all tengok secara detail, you nampaklah gambaran macam ni. Dan kenapa benda tu berlaku? Kenapa depression region tu tak jadi macam ni? Okay, ni contoh ni P-type. Contoh ni P-type. Okay, kenapa depression region tu tak bertindak macam ni? Kenapa yang belah bawah? Kenapa yang belah atas? Kenapa yang belah atas? Sebab kat sini you nampak voltage difference dia akan atas. Sebab dalam video presentation dia tukarkan defect ni dalam bentuk resistor, ada 4 resistor. Maknanya kat sini kosong. Itulah sebab ni memang 0 volt. Terus ground. So ini maksimum. Ni memang apa? Banyak voltage difference kuatnya kat sini. Voltage difference. Sebab tu dia tarik ke sebab sini kosong. Tempat sini dia tarik. Dia tarik di ban atas, bukan ke bawah. Faham? So dia akan increase the size of the depression region dan dia akan mengurangkan keluasan. Asalnya luas macam ni. Asalnya luas. Tapi bila benda depression ni dah besar, so size dia hanya tinggal ni saja. Tinggal ni saja. Dan you hopefully nampak. Itu saja. Yang warna biru tu. Maksudnya ni dah semakin kecil. So dia akan meningkatkan resistance. Ni lah asalnya lebar, jalan tu luas. Jalan tu makin sempit, makin banyak resistance ni. So even though the channel is increasing, the current from source link through internet is increasing. Maksudnya apa? Walaupun luasan tu makin kecil, tapi increasing. Ni adalah perlu macam ni lah. Nampak? Ini kita up. Kita naikkan level VDS one by one. So apa yang berlaku? Current pun akan naik. So ni bacaan dia lah. Naik bacaan dia. So kat sini mungkin ni IDS 1, ni IDS 2, ni IDS 3, ni IDS 4. Tak naik. Sebab ni adalah region. Sebab dia akan meningkat apa? Makin sempit jalan, makin laju air tu. Dan makin kecil jalan yang kecil yang bisa lihat lah. Okey, dan sampai satu peringkat. Dia punya depression region ni akan closely contact. Dia belum contact. Dia closely contact. Hampir nak contact lah. Dan akan berlakulah keadaan pitch off. Ni yang kita panggil VP. Kita tengok kat sini graph ni. Mana? Pitch. So masuk daripada point ni, pitch off ni, apa yang berlaku? Pada VP, dia nama pitch off ni macam pitch ni cubit. Macam dia macam cubit kan. Macam cubit. Cuma dia tak tutup rapat terus. Still ada current. Tapi current tu constant. Current tu boleh lalu, still boleh lalu sebab laluan tu lampau-lampau halus. Lampau halus Betul? Dan bila VDS kosong and VDS continually increase to a more positive voltage. Kita naikkan VDS. Kita naikkan mungkin tadi start 0 volt
tu naikkan 1 vote, 2 vote, 3 vote, 4 vote, 5 vote. Tengok. So makin lama makin kecil-kecil. Salah satu peringkat dah orang kata sampai closely contact tu. So menyebabkan ID tu fix. Dia suggest that current is channel drop to hampir zero. Yalah sebab dah hampir block, tapi dia does not lah. Dia tak akan berlaku macam tu sebab laluan tu tetap ada. Sebab dia halus je. So air tetap mengalir tapi dalam keadaan laju dan statik. Sebab tu maksimum. Jadi, increase, so thus IG tu akan maintain. Tetap lah. Sama macam ni lah, nampak? Dia akan maintain je. Actual region dia akan maintain je. Dia akan maintain saja. Maintain saja, kekal. Maksudnya nilai IDS ni akan tetap. Ni adalah, IDS adalah equal to voltage drain to source. Rated pressure. Rated ni macam dia dah tetap kekal. Mudah kata dia dah tetap lah, dia tak boleh berubah lagi current tu. Arah ataupun kelajuan aliran tu dia tetap. So even though the channel increase ni, tu ID silakan ni. So in channel is increasing because ID is increasing. Because sebab ID akan meningkat. So, walaupun ID meningkat, maksudnya walaupun ID meningkat, dia punya depreciation rate tu akan, dia dah maksimum dah. Bila bila potential difference tinggi. Sebab potential difference ni boleh nampak macam force lah. Makin kuat you tendang, makin laju bola tu pergi kan. Makin kuat you tendang bola, makin kuat, makin laju lah bola tu pergi. So makin, perumpamaan tu lah sama juga macam ni. Makin kuat potential difference ni, makin laju lah current tu lalu. Cuma macam ni dia kuat lalu. Cuma apa yang berlaku dalam keadaan lepas VGS equal to VP, dia tendang kuat lah. Tapi kelajuan tu dah tak berubah. Sebab kat situ still ada laluan sempit. Maksudnya dia tak boleh laju dah. Sebab kalau laluan tu besar, bola tu boleh pergi lagi kuat, lagi laju. Tapi sebab laluan tu dah ngam-ngam saiz bola, tu tendang lah macam mana, itulah bola tu pergi. Itu maksud dia. So keadaan macam tu, so kat situ however, when pitch off ke, walaupun VGS increase, tapi dia tak akan mengubah IG dah. So IG tu akan maintain. Sebab laluan ni dah jadi kecil. Hopefully you dapat capture. So and the further guys, so and the further increase in VGS, ini maksud dia, bila dah, ini VP kita, ini adalah graf ketika VGS kosong. Ini ketika graf VGS kosong. So bila sampai keadaan macam ni, sampai sini, dia dah equal to VP. So selepas tu, VGS terus saturation. Maksudnya, so, maksudnya ID akan statik saja. So kalau ni 10 mA, dia akan 10 mA je lah. Panjang active region. So ID is a saturation or maximum and is equal to F. Ini maksudnya dia adalah maximum IDS yang dia boleh pergilah. Okay, tu mode pertama. Boleh faham? Mode pertama, kita tahu mode pertama, mode 1. VGS equal to 0 volt and VGS dia variable. Dia berubah, kita berubah. Itu mode 1. Okay, mode 2, VGS negatif. Bila sebut less than 0 volt, terus dalam mindset confirm negatif. Parameter lah, confirm. Pertama, dan VGS tetap pada satu positive value. Tekan tekan. Ikutlah. 2 volt macam ni lah. Kalau kita setting 3 volt, 3 volt. 4 volt, 4 volt. Dia tak berubah-ubah. Kalau tadi first mode dia berubah.
First kita ambil 1 volt, 2 volt, 3 volt sampailah maksimum. Yang ni kita terus fixkan VDS. Kita kekalkan VDS. Namun VGS kita variablekan tapi dalam negatif parameter lah. Okay, kenapa negatif? Tadi first mode 1 VGS kosong. Untuk mode tu VGS kena less than 0 volt. Adakah the next mode kita akan menyaksikan kita menyaksikan VGS tu positif? Oh pun tak nampak. Ni mode ketiga, voltage control resistor. You boleh nampak lah untuk voltage control resistor VGS kita semuanya negatif. Nanti you akan tengok lah. Okay, macam ni kita fixkan negatif. Tapi kenapa kita hanya ambil, kita connect pada negatif dan 0 volt sahaja? Sebab kita patah balik lah pada kita punya yang saya cakap awal-awal tadi. Ni. Untuk input, the reverse bias. Untuk JFET kalau pada BJT kita forward bias. Tapi untuk JFET dia kena reverse bias. Dia reverse bias maksud dia untuk N channel. Ni kita punya N channel. Okay, ini adalah N channel. So ni adalah P. Ni selepas ni adalah P. Ni adalah gate kita. So ini last point adalah P type. So ini P type meter yang dia adalah P type. Betul lah, dekat gate memang P type. So untuk dia sambung pada input dia, sebab ini bagian input ni input. Ni tak salah. Oh, takut dia keliru pula. Okay, pada input side, kalau saya nak macam tu lagi, takut you. Saya nak elakkan keliruan, takut macam diode pula. Sebenarnya kan diode ni adalah source voltage source. So kalau ni positif, ini kena negatif value. Barulah follow apa yang saya dah cakap tadi. Reverse bias. Maksudnya apa? Kalau negatif, kena connect dengan positif. Jadi kalau ni positif, dia kena connect dengan negatif. So, untuk N channel, ni N channel, tapi selepas ada P, pada gate. Dan P tu kena positif, bila P type, dia kena connect boleh negatif lah. Sebab tu dia follow yang bawah. Kalau P channel, ni P channel, ni arah kita. Okay. So ini adalah P channel, so ni N. So bila negatif, dia kena connect pada positif. Ni follow atas lah. Okay, faham? Tu dia punya part yang dia kena aware lah. Okay, boleh? Kenapa kita nampak analisis mode kita memang covered 0 volt dan negatif bawah. Okay, ni untuk mode kedua. So kita sambung pada VGS, kita just connect VGS less than 0 volt, so itu satu ni. And VDS some positive value, kita fix. So kita tengok apa dia punya ni. So SBM mungkin negatif, dia depreciation increase, so dia akan meningkat lah. Semakin negatif benda ni. Sebab apa dia meningkat? Sebab ni lah, sebab dia adalah reverse bias. So bila reverse bias, benda ni akan orang kata sebab ni negatif, ini positif, so dia akan bertindak lah. Dan dia punya part, ini positif, ini negatif lah. Ini N ni N. So negatif dengan positif, positif dengan negatif. So dia akan menarik. Sebab tu dia akan lagi besar. So dia akan, dia akan meningkat. So the next, okay, ini masih dalam mode 2. Mode 2. So untuk mode 2,
as BM become more negative, the JFET experiment switch off at a lower voltage. So apa yang berlaku? Okay, ini first mode, mode 1. Okay, ini adalah apa yang berlaku apabila dalam keadaan mode 2. Maksudnya, you boleh nampak asalnya graf kita tinggi macam ni. Lama-lama dia akan menurun. Nampak bila kita tingkatkan. Makin negatif, makin turun. Dan sampai satu peringkat dia akan jadi kosong. Ya, the last ni pak. So last ni adalah value ni selalunya dalam datasheet. Sebab tu dalam assignment, group assignment tu saya kena, you kena buat ataupun you kena present dalam datasheet. Sebab tu adalah kat industri kita guna tu. So you nak tak nak, you tak boleh minded dalam bilik kuliah saja. You kena tengok buat ada exact practice dekat industri. Nak tak nak, sebab tu saya buat soalan macam tu. Sebab saya fikir you nak tak nak, you kena biasa kat datasheet. Sebab pengalaman saya mengajar dekat LP Attack dengan KBN tu, benda tu salah tempat yang pelajar agak weak lah. Tapi in term of, sebab you academic, nak tak nak you kena prepare. Sebab bila you as an engineer, mungkin satu hari nanti you pula yang prepare datasheet. Tu yang satu part yang menarik lah. Saya sini depan buat akan interview soalan TS, dia punya kerja dia buat datasheet. Saya pun banyak benda nak tanya lah. Bagus tu punya experience lah. So dalam datasheet macam BJT lah. BJT dalam bilik kuliah kita kena beta, betul? Alpha, tu BJT lah. Tapi dalam datasheet dia punya simbol jadi HFE. Okay, untuk VP di datasheet dia tak label sebagai VGS lah. Ataupun mudah kata VP ni adalah ketika VGS ketika ni yang first ni, ketika kita set dalam mode 1 tadi, itu dia kosong. Dan kita nampak bila dia start static tu, itulah nilai VP. Bila static tu, itulah kita boleh anggap nilai VP. So sama juga untuk mode kedua ni. Untuk mode kedua, bila kita naikkan value, kita negatifkan value VGS ni, mungkin kita ambil negatif 1, negatif 2, negatif 3, kita akan tingkatkan sehingga dia akan equal to negatif VP. Negatif VP. Sebab tu dalam datasheet VGS off. VGS off adalah equal to negatif VP. Dalam datasheet ini dia punya istilah VGS off. VGS off equal to negatif VP. You faham? So hopefully you aware benda ni. VGS off equal to VP. Macam ni lah saya kata. Nampak dia akan naik-naik. Nampak contoh macam ni. Negatif 4 equal to VP. Macam ni. Ni 4 kan? Ni 4 volt. Betul lah. So maksudnya kalau VGS saya upkan sampai negatif. Jadi negatif VP. VP adalah 4 volt. 4 volt. Confirm IDS akan bernilai kosong. So ini baru betul-betul akan kosong. Memang langsung dia terus block. IDS tak boleh terus lah. Dia tak boleh terus lah. So sebab tu kita tengok first mode ni. Sebab first mode ni nak tentukan value VP ataupun tentukan value VGS off. Bahkan dia off lah. Okay. So note that at high level of VGS, the JFET reach a breakdown situation. ID increase uncontrollably if VGS greater than VDS max and the JFET actually destroyed. Okay, kat sini apa yang dicakap kat sini, at the level of VGS, the JFET reach a breakdown situation. Okay, ini fokus untuk region ketiga lah. Kita baru tengok second region. First region of mid region. Second region adalah saturation region ataupun dipanggil
active region. So dalam JFET, saturation region dengan active region adalah same sama. Hopefully you boleh biasakan lah. Dan the last adalah breakdown. Sebab tu kata breakdown ni, sini lah contoh ni, dia akan terus mencanak naik. Ketika itu yang seperti saya kata awal tadi, bila dah sampai breakdown ataupun dia dah melepasi breakdown point, kita boleh cakap JFET tu boleh buang dalam tong sampah lah. Sajalah. Okay, the last adalah ni mode ketiga. Voltage control resistor. Region to the left of the pitch off point is called the off region. Ni fokus kat sini lah. Voltage control kalau tadi kita tengok dia punya kesan bila VGS negatif. So dia maksudnya dalam mode ketiga ni kita boleh anggap JFET ni akan bertindak seperti mana resistor ataupun resistor lah. JFET can use as reverse resistor. Dia cakap kat bawah ni, tak puas lah. Where VGS control the drain source, resistance RD. Okay, bila sebut resistance, so maksud dia apa? Akan ada satu nilai resistor dalam JFET ni lah. Di mana kita, kenapa arcik nak buka RSA? Selalunya kecil ni adalah internal resistance dalam JFET. So dalam istilah yang kita guna pakai adalah, kita tak panggil RJFET lah. Kita panggil RD. Drain source resistance. Okay. Okay, ni dia punya rumus. Sebab you punya final test semua open book. Hafal bagus. Senang sikit nak buat. Kalau ingat-ingat sikit, lupa-lupa sikit kalau exam ke, you boleh ingat. Yang penting you tahulah. Formula RD equal to R0. R0 ni dia akan bagilah. Divide by 1 over VGS divide by VT square. Okay, as VGS become more negative, resistance RD increase. So makin negatif, so RD akan makin meningkat. Okay, yalah, kita boleh faham macam ni kan. Ini VGS kosong. VGS kosong. Ini negatif 1. Dia turun lagi, dia turun. Ini dia turun. So kita boleh nampak nilai IDS ni makin lama makin, asal kat sini 8 mA. Sekarang dah jadi 4.5 2. Lama-lama ID dia makin menurun. IDS makin menurun. Maksudnya apa? Bila current menurun, kita boleh cakap resistance ni adalah meningkat. Sebab resistance yang menyebabkan current tu menurun. Okay, boleh. Okay, rasa untuk part ni selesai untuk kita punya apa ni mode fact. Memang kita ada first mode VGS equal to 0 volt. Second mode kita set VGS less than 0 volt. And the last kita panggil voltage control resistor. So selesai untuk part tu. Ini dah. So the last adalah ni lah, bias. Ini control resistor. Okay, next adalah JFET biasing. JFET di mana yang saya kata tadi ada 3. So you boleh tengok tadi tu kita ada FB. Nama sama CGB macam BJT. Yang kedua ada self bias. Ni lain sikit. Dan last ada voltage divider bias. Sama macam BJT. So BJT ada 4. Untuk JFET hanya 3 saja. Yang penting you boleh ingat bias dengan voltage divider bias sebab nama sama. Cuma self bias lah. You kena aware. Okay. Ni dah start calculation lah. Sebab biasing ni kita akan tengok. Mungkin kita nak calculate ataupun nak determine dia punya
Q point. Yang paling penting adalah Q point. Q point adalah titik beroperasi. Bagaimana, apa titik operasi JFET? Seperti mana BJT lah, kita kira-kira Q point kan. So sebelum kita masuk 1, 2, 3 ni, ini adalah general relation untuk JFET. Kalau BJT you ada IC equal to beta IB, you ada IE equal to beta plus 1 IB, ataupun selalu kita akan anggap bahawasanya IE lebih kurang sama macam IC. Betul? So, dalam kita punya calculation lah. Tapi untuk JFET, ini BJT. Kita ada 3 benda. Yang pertama 1, 2 dan 3. Ini adalah 3 formula general yang you kena aware. Yang pertama, IG equal to 0. Menghampiri. So mudah kata, kita boleh cakap as a conclusion, kita boleh cakap IG tu equal to 0. Maksudnya tak ada current nak lalu. So bila current tak ada lalu, IG, so apa yang kita boleh cakap, kalau ini current masuk, ini current masuk, ini current keluar. Kalau IG equal to 0, kita boleh nampak lah bahawa IG memang akan sama dengan IS. Yang kedua. Yang ketiga, inilah Shockley equation. Itu yang you kena aware lah. Iaitu ID equal to IGSS. Ini adalah fixed. Ini fixed lah. Selalunya akan pergi dalam graph. Ini saturation lah. I drain to source saturated. BGS, nilai yang kita akan tengok pada circuit. B fix adalah fix. Tengok pada type. So kalau 8 ke 4 volt ke 5 volt ke tengok. Okay, ini 3 formula. Yang ketiga-tiga bias akan apply benda ni. Okay. Kalau faham dan hafal lagi bagus. Kalau hafal, okay. Tapi kalau tak hafal, tolonglah duduk. Mungkin benda tu akan melambatkan you nak buat lah. Untuk test ataupun final. Okay, first kita tengok dulu fixed bias. Ini paling senang, paling basic, paling simple. Nama pun fixed bias. Sama macam BJT. Kalau BJT untuk fixed bias. Fixed bias dia hanya ada RC dengan RB. Betul? Kita masih ingat lah. Sama juga macam JFET. Dia hanya ada two only resistor, iaitu RT and RG. Okay, itu yang pertama. Ini sama macam BJT. Bagaimanapun dia ada satu part yang lain, iaitu dia punya voltage. Dia ada dua juga, VGT dengan VGG. Kalau BJT, kalau masih ingat, RB dengan RC tu kita connect pada circuit yang sama. Pada voltage source yang sama. Maksudnya macam ni lah. Kalau masih ingat Okay, hanya ada satu sahaja VCC. Dia pergi dua-dua lah. Tapi untuk fixed bias, untuk JFET, dia akan ada two different value voltage source. So VGD dengan VGG. So ini kena reverse bias. Ini kena forward bias. So nampak? So bila ni forward bias, bila ni positif, dia akan sama dengan negatif. So ini kita tengok pada source lah. Source. So untuk forward bias, ini N type. So N dengan neutral. Okay. So kita tengok pada kita punya circuit ni, kalau kita buat KVL. KVL sini, ini untuk kalau untuk self bias macam tu kita buat, tapi untuk voltage bias kita akan ambil different lah. Kita tak ambil belah sana. Kita ambil yang belah dalam saja. Untuk input side, untuk output kita ambil macam ni. Ini output side. So input side VGG, boleh nampak kat sini. Positif VGG, jumpa positif dulu. Start daripada sini, jumpa positif. Okay, sebab ni arah current kena daripada
Arah current kena terbalik sebab tengok pada source ni. So apa yang boleh nampak, okay, ni positif minus, maksudnya negatif RG. So negatif RG jumpa positif, ni positif VGS, the last dah put to 0 Ni asalnya lah VGG minus VRG plus VGS equal to 0. Dan kita tahu ni confirm akan digunakan, 1, 2, 3 akan digunakan. So IG equal to 0. So bila sebab IG, sebab VRG equal to IG RG. So bila ni kosong, dia tahu lah ni adalah kosong. Bila kosong dapatlah VGG VGS Ni kita buat belah sana, dapat negatif VGG. Okay, yang first tu untuk input side. Untuk output side, start beratas, VGG equal to ID RD jumpa VGS jumpa ground. Sama kosong Saya buat macam ni semua. Okay, ni positif, ni positif. Oh, sorry, negatif lah. Sebab kalau you nampak ni, sebab ni positif. So kalau saya sambung macam ni So kalau saya start dari sini, jumpa negatif dulu. Negatif dulu, so negatif VDD plus IDRD plus VDS equal to 0. So saya rearrange, dapatlah saya punya VDS ni. Ni dua ni bawa belah sana sebab saya nak kekalkan positif. So dapatlah VDS equal to, ni negatif jadi positif, VDD minus IDRD. So sama lah. So ini kita apply balik yang tadi general equation, dan kita tahulah VDS sama kosong sebab kat sini memang tak ada potential difference. Sebab apa tak ada? Sebab tak ada apa-apa device kat sini. So ni ground, sini punya ground, sini pun ground, sama je, sini pun ground. Sebab cuma kosong, so sebab VD sama dengan VDS. VD ni actually VD kalau general equation general equation VD adalah sama juga dengan VDS plus VS. Ni VD start dari sini, sama juga komponen ni campur komponen ni. Tapi sebab VS tak ada apa-apa, kosong, sebab tu kita boleh cakap VD equal to VDS. Sama juga untuk belah sini, belah sini. So VG adalah start dari sini. Ni sama juga komponen ni campur komponen ni. So VG sama juga VGS plus VS. So sebab VS sama kosong, so kita tahulah VG sama dengan VGS. So mudah saya bias, tak ada isu kot. Dan apa yang you nampak, karakteristik pada VGS dia ada fix. Dia tetap kekal kekal. So maksudnya kalau kita punya kita punya ni VGS, ni IG, kita punya IB graph, so dia akan kekal satu saja. Jadilah dari mana ketika ni adalah VS sama dengan negatif VGG, dia tak akan berubah, dia akan bawah ke turun, tak ada, dia akan kekal pada satu graph saja. Sebab tu dipanggil fixed bias. Okay, next, ni yang agak menarik untuk kita kongsi. Dan ada latihan yang kita akan stop sampai sini saja. Maksud dia kita akan masuk lagi negative bias. Memang target saya sampai self bias saja. Untuk last part adalah self bias. Nama pun self bias. So self bias apa beza dia? Kalau sebelum ni fixed bias kita ada dua RD. Ada dua R, RD dengan RG. Dan kita ada dua source, iaitu VGG dengan VGG. So ada 4 komponen, 1, 2, 3, 4.
So untuk self bias, dia kekalkan juga dengan 4 komponen. Dia kekalkan juga dengan 4 komponen. Cuma kalau tadi 2, tapi ni akan jadi 3, 1. Apa maksud 3, 1? Iaitu kita ada RD, kita ada RG pula, dengan kita ada RS. So kat situ ada pertamaan RS, tapi untuk voltage hanya tinggal 1 saja. So ibu nampak lah di mana nilai voltage source bagi self bias tu lebih better lah, sebab kita boleh jimatkan voltage source. Sebab ni lah nak cari 2 different source ni agak merugikan lah satu circuit. So better nak senang, kita just punya single voltage source, selalu boost. So dia eliminate, dia mematikan, menghancurkan the need for to supply. Maksud dia tak perlu lah. And the conjugate voltage is now determined by the voltage across RS. Sebab tu dia nama self bias. Sebab apa? Kita boleh tengok pada next kita punya ni lah, sign. Sebab nama pun self, maksudnya diri sendiri. So diri sendiri yang bagi input pada sini. Macam mana tu? So ini dia punya circuit. Kalau nampak VGG dah tak ada. VGG dah tak ada. Kita tambah dengan RS. Okay, kita nampak perbezaan dia. RG maintain, cuma dia terus ground kan. So kita tengok pada input side dulu. Okay, ni input side. Kita buat KVL. So ini adalah general equation yang kita akan guna. Ini equation pertama, ini equation kedua dalam list tu. So bila saya buat KVL kat sini KVL. So dengan anggapan IG ni arah ke sana. So arah ke sana. So jadi ni positif minus lah. So apa yang saya buat, saya dapat lah positif VRG plus VGS plus VRS. Lepas tu 0. So di mana VRG kita, voltage VRG equal to IG RG. Yang kita tahu tadi IG itu kosong. So akan jadi kosong. Jadi kosong. So VRG akan jadi kosong. So akan tinggal VGS dengan VRS. So sebab tu kita nampak sekali VGS equal to negatif VRS, di mana VRS ni adalah equal to negatif ID RS. Sebab tu you boleh nampak melalui persamaan ni, nilai VGS ditentukan oleh nilai ID dengan RS. So ada 2 komponen. So selalunya RS lah penentu, sebab ID ni akan refer pada source sajalah. Okay, tu input side. Untuk output side ni kita dah tahu persamaan 3 kita ni, persamaan 3. Ini persamaan kedua. Okay, untuk output side kita buat still KVL. So kita dapat lah equation ni, IDRD plus ni. So kita tahu, and the next kita rearrange lah. Sebab paling last adalah kita nak tahu dia punya output VGS. So kita rearrange, dapatlah VDD tolak IDRD plus VRS. So kita akan ada 2 formula lah untuk di mana input side, pada input side kita jumpa VGS equal to negative ID RS. So untuk input side untuk input side. Dan dalam PJT kita tak tengok pun VBE, sebab VBE tu fix. Tapi untuk JFET VGS ni tak fix. Lepas tu kena ada formula. Dan kita ada satu formula lain yang weighted formula ni. Yang you kena pegang lah untuk kita hubung kaitkan antara ID dengan VGS. So okay, input side yang ni A, output side yang ni B, dan yang ketiga kita ada rumus general equation tadi lah, ID SS 1 minus VGS over V peak square.
Ni yang ketiga, C. So, boleh. Macam tu kena aware lah. Ini contoh. Bagus untuk kita buat, untuk kita share. Supaya orang boleh nampak. Sebab kalau tak nampak ni jadi macam dia lah. Bila kita buat exercise tu nampak lah yang calculation dia. Sebab ni ada banyak formula. Ada tiga. Sebab tu better untuk exercise ni kita aware lah. Okay, first determine VGSQ dengan IDSQ. Okay, first kita buat samalah. Ni untuk input side. Saya scan untuk output side lah. Paling penting untuk IDQ dengan VGSQ kita akan tengok pada input side. Apa yang saya nak cakap pada input side kita dah tahu tadi. Ini persamaan dia. Kita dah tahu ni, bila kita kira tadi, iaitu VGS sama juga dengan negatif ID RS. Itu first formula. Kita dah tahu. Untuk output side, okay, tak ada relation, nampak? ID dengan VDS saja. Dia tak ada relation dengan VGS. So kena guna yang ketiga ni lah, sebab yang ketiga ni ada relation antara ID dengan VGS. So tulis balik. Rumus kita adalah ID equal to IDSS times 1 over VGS over VP square. Okay, ni yang kedua. So first kita buat dulu, sebab dalam you punya note ataupun slide yang saya dah share dalam note ni, ini adalah kaedah graph. Ni graph method lah. Graph method ni you kena cari titik silang ataupun intersection point. Titik silang lah. Di mana ni adalah graph for VG over VG equal to negative VD time RS. Okay, itu yang pertama. Titik silang kan ada dua graf lah. Yang kedua adalah ni, iaitu rumus yang general equation tadi lah. Equation dia. So titik silang yang akan jumpa ni lah. Okay, itu dalam slide. So dalam slide dah tunjuk dia punya ni. Tapi cabaran untuk you all, kalau dekat Excel, you nak lukis graf dengan you nak buat graf dekat Excel. Kalau graf kat Excel okey lah, you akan dapat exact point macam ni. Tapi kalau you buat guna kertas graf, confirm payah, lari sikit. So sebab tu, ni just nak show bagaimana kita guna kaedah matematik model. Matematik model lah. So kita ada dua formula, so saya masukkan saja persamaan ni ke dalam ni. So saya tukarkan, so ID equal to IDSS, dia dah mention 8 mili 1 over negative ID. RS berapa? 1K. So 1K, saya just tinggal K lah. Sebab 1 dalam ID, jawapan ID kan. Divide by VP, negative 6. K square. Okay. So negatif. So tinggal tu je lah. So apa saya dah, okay, dalam persamaan ni saya buat 8 mili. Okay, 6 ni saya darabkan 6 supaya saya nak senang. Tinggal 6 saja. Okay, minus ID K square. So saya pecah kecilkan, maksudnya 8 mili. 6 ni saya nak bawa keluar, tapi 6 nak bawa keluar ni tak boleh, tinggalkan square ni. Sebab tu kena ada 6 square. Bila 6 square dan darab 6, 36. Ni kita matematik yang tinggi sikit lah. Dah tinggal macam ni. So ID K square. Okay. So dah tinggal macam ni. Ni pun ID. So ada dua ID. So ni saya darabkan. So saya 36 divide by 8 mili.
ID. Sama dengan 6 tolak ID A square. Okey, 36 bahagi 8 mili. Tolong kira. 36 bahagi 8 mili. Tolong kira. Tak berhenti lagi ni. Empat ribu lima ratus. 4,500. 4,500 Wah. Berapa? 4,5 K. Oh, laju lah grup ni jawab. 4,5 Semalam K. kena jawab. Tak ada orang nak tolong kira. Okay, bagus grup ni. So 4.5 K sir. Okay, 4.5 K ID. Sama dengan, okay kat sini square Saya, contoh saya cakap ni A. Ini sebab ni B lah. Ni B. So maksud dia apa? Sebab saya nak, kita tahu bahawa jawapan dia untuk ni, geram pula aku, ni B adalah A squared plus B squared plus 2AB. Betul lah, ringkasannya lah. So saya nak ringkaskan saja. So A adalah 6, bila squared 36. Okay, plus okay, IDK. Bila IDK kita tahu lah. K bila square jadi mega. Kilo square jadi mega lah. Betul? Jadi jangan confuse lah. So ID square mega. Okay. Dan the last adalah ni sebab ni minus. Ni minus. So kena minus lah. Macam ni plus plus. Macam ni 66 negatif dengan negatif. So ini kena minus sebab saya tambah. So 6 KID. Okay, 6 KID. Betul lah. Hopefully saya punya ni mencukupi lah. Okay. For the next, saya bawa ni ke sana. So supaya nak tinggalkan ni. So saya nampak ID square mega negatif 6K ni plus pergi sana jadi minus. Jadi minus ni. So minus kedua-duanya. So bila minus tambah lah 4.5K ID ni kekal lah 36 sama dengan kosong. Betulnya ni takut di confuse lah. Ni tadi memang kosong. So 6K plus 4.5K. Berapa dapat? 10 kan? 10.5. So you dah dapat satu persamaan iaitu ID square mega tolak 10.5K ID plus 36 equal to 0. So dengan anggapan kita ada A X squared plus B X plus C equal to 0. So kat sini you tahu kan macam nak masuk calculator. So di mana A, okay, kita tahu X ni adalah ID. So ni squared, ni X ID. So X adalah equal to ID. So ini adalah quadratic equation dan you dah belajar algebra. Dan saya tahu you all lagi expert kot guna calculator. Macam nak cari A, B, C ni. So apa saya cakap, A ni adalah equal to 1 mega. B tu equal to negative 10.5K. And C equal to 36. Masukkan calculator. So berapa dapat jawapan? X. Kita akan ada dua nilai. Betul? Mana X ni adalah IG lah. Berapa dapat? Sebab dalam slide dia guna graph. So untuk graph takut
Yalah, agak leceh sikit tu nak lukis. Tu saya tunjuk matematik model lagi. But matematik model more accurate lah compare to graph. Sebab graph kalau you lukis sendiri memang sesempah. Dia punya accuracy tu. Suruh apa? Ni kalkulator saya saya pun dah tak apa ingat. 5.25 mili sir. 5.25 mili dengan ada Sama. jawapan kan? Sama? Betul sama yang lain? Sebab I just nak buktikan sepatutnya kita punya nilai ni lah. Ni nilai kita patutnya. Dia ada dua jawapan. So satu patutnya 2.6 mili. Satu lagi saya tak tahu lah. Malam dia orang kira tak ingat saya. Ke ada salah kira kat sini ke? Nanti you tengok balik. Itu sepatutnya lah yang jawapan yang kita dapat. 4.5 ni betul. 10 ni negatif. Buat ni square 66. Negatif. Oh silap. Ni 2 AB sorry. Ni 12. Patutnya macam 12 kan 12. Betul 12. Negatif 6 campur negatif 6 12. Sorry. So 12K. Sini 12. So ni 12. 12K 12K. Bukan 6. So ni bukan 6 ni 12. So bila 12K 12 tambah 4 16.5. Sorry. So ni adalah 16.5. Ni 16.5 cuba tengok balik kat kalkulator. Dapat tak? 16.5. Sorry, silap kira. Tadi nak cepat. Ni 2 AB. 2 AB 2 darab 6 12. Dapat sir. Dapat Dapat. 2.6 mili. Okey. Satu lagi. Satu lagi 0.014. Oh. 0.014. Ini macam tak ni lah. Macam tak kena Value ni agak kecil. So kita ambil yang ni batu. Kita ambil yang ni lah 2.6 mili. So bila dah dapat ID tu automatik. Bila dia dapat ni automatik you boleh selesaikan lah. Ikut sama satu ni untuk dapatkan VGS Q. So VGS dah senang. Sebab VGS you just apply saja rumus ni. Sebab ni dah dapat. Yang ni memang telah diberi. Betul. Tak salah. So VS senang sangat. VS equal to VRS. So you just darab lah. ID times RS. VG. VG you kena buat. Saya rasa untuk yang ke bawah ni saya tak nak tunjuk berapa sebab dah ada sini. Dia dah tunjuk. Dia dah tunjuk. So you buat lah. Buat. Okay. So hopefully sampai tu saja kot untuk hari ni. So the next kita akan cover multiple bias. And key point test 2 and example 2 ni ni buat bias. Ni just buat bias and kita akan masuk AC punya dia lah. AC analysis. Ni dah masuk AC analysis lah. Boleh. Untuk quiz malam ni jangan risau lah. Hanya 5 soalan objektif saja dan theoretical hanya tentang fact saja. So tak perlu nak yang color lah. Nak ni ke apa ke. Tak ada apa-apa critical part lah yang saya nampak boleh ni. Okay, ada apa-apa soalan? Nak ditanyakan, nak dibangkitkan?
Okay, boleh? Najia, okey Najia? Attendance ke? Terima kasih. Okey, sir. Okay, thank you Najia. Attendance je okay. Terima kasih atas perhatian. Okay, the last part betul-betul sama ada ingat kan? Sebelum kita berakhir ni. Okay. Tadi pun macam ramai tadi belum ni. So mana yang team warning letter tu ni just prosedur lah. Saya punya record. Just untuk ingatan sama lah. Itu sajalah. Yang dah terima tu. Yang mana kata apa boleh diproses balik lah. Okay, Abdul Rahman je. Abdul Rahman. Abdul Rahman dia, Abdul Rahman. Tak ada. Abdul Rahman. Abdul Rahman Ismail belum? Tak ada. Ahmad Adnan. Tak ada. Ihsan Hisham. Ada saya ada. Okay, thank you Ihsan. Ihsan Hisham. Aizat Razali ada. Ahmad Adnan ada tu. Ada saya ada. Ahmad Aizat Razali. Kejap Ahmad Adnan ada rupanya. Okay, Ada saya ada. Hamzah Syami tu ada. Tak sempat tadi saya. Okay, Hamzah Syami. Diana Fitri Muhammad Fikri. Ada? Daniel Fitri Muhammad Fikri. Ada Daniel Fitri? Tak ada. Daniel Hafiz? Ada saya ada. Okay, Daniel Hafiz. Thank you. Ikmal Fitri? Saya. Okay, terima kasih. Izhar Zahari. Ada saya, ada saya. Alright. Khairul Anwar tadi Khairul Anwar ambil Ada. Ada sir. Ni banjir bukan Bukan. Saya Ni Kuala. Khairul Azwar. Khairi Azwar. Okay, betul. Okay, Nazmi Rosli. Okay. Terima kasih Khairul Anwar. Ada. Mana Nazmi Rosli? Okay, thank you Nazmi Rosli. Nazmi Saya ada. Nazmi Syarul Nizam. Ada sir, ada. Okay, Nazmi Syarul Nizam. Okay, Zamani. Ada saya. Mana? Ada. Okay, Zamani. Okay, Nurul Najihah. Tak ambil ni. Okay, Syafiq Aiman. Ada. Wan Muhammad Arif. Ada sir. Okay, thank you. Okay, Syafiq Aiman tak ada? So ada 3 orang. Daniel Fitri, Syafiq Aiman, Abdul Rahman. Abdul Rahman tak ada? Abdul Rahman Ismail tak ada? Tak ada. Okay, last call. Okay, itu saja. Terima kasih atas komitmen anda sepanjang 2 jam ni yang berlangsung. InsyaAllah moga-moga ilmu yang penting ilmu tu adalah benda yang manfaat lah. Bukan sekadar notifikasi macam mesej tu lah. Just masuk, baca tak macam tak tinggal apa-apa ke. Okay, itu saja. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis suratul As. Okay, malam ni quiz 4 pukul 9 malam. Di outer. Tapi Aiman bagi tandas je. Tandas Dia live ke apa? Ada ke tak ada ni? Syafiq Aiman. Oh, Syafiq Aiman ada ke tu? Okay. Ini memang tak ada kot.
Nur Rahman tadi. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi untuk minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Salam, terima kasih sir. Terima kasih, sir. Right. Thank you, sir.